Perkongsian Jumaat menuntut keberanian, menyelamatkan satu nyawa dengan rasa tanggungjawab. Sharon Samson Valabui, atlet olahraga kebanggaan negara. Juga rasa masin yang mengundang bahaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali bersama kami di Malaysia hari ini untuk hari terakhir pada minggu ini, hari bekerja lah. Hari Jumaat kan. Terus bersama kami pada 18 Mac 2022. Terus ceriakan, terus maniskan hidup anda pada pagi ini. Temankan kami berdua, saya Hanif Miswan. Dan saya Hazrina Kasim. Dan pastinya untuk 1 jam ini kita nak bawakan pelbagai perkongsian dan juga topik yang pastinya sama-sama dapat kita menerima manfaat daripadanya. Kita nak mulakan ini sesuatu perkabaran yang gembira jugalah. Memandangkan ini minggu terakhir. Anak-anak kita ataupun murid-murid semua orang kata berseronoklah dalam musim cuti sekolah selepas ini akan bermula sesi persekolahan yang baru. Dan bila menyentuh tentang sesi persekolahan yang baru ini, sudah tentunya kita nak berikan sedikit khabar gembira untuk murid-murid sendiri. Mereka ni dah boleh hidup, boleh katakan sedikit seperti normal lah biasa dengan adanya aktiviti sukan dan juga co-curriculum di sekolah. Tapi ada syaratnya ni. Okey, syaratnya semua guru ataupun tenaga pengajar yang terlibat ini perlu menerima vaksin sepenuhnya. Okey. Dan menarik juga sebab yalah selepas kembalinya sekolah pada minggu hadapan, nanti PDPR dulu kan. Kemudian bila masuk ke sekolah nanti barulah boleh lakukan secara fizikal dan cikgu-cikgu pun perlu dipantau, maksudnya perlu ada vaksinasi yang penuh dan anak-anak murid kita juga perlu jugalah untuk bersama-sama dan secara bersemuka nanti tu itulah yang perlu difikirkan. Adalah SOP-nya dalam annex pengoperasian sekolah itu perlu diikut garis panduan yang saya percayalah kalau setahun yang lepas garis panduannya begini. Yang tahun ini pula garis panduannya telah pun dikemas kini untuk memastikan kita selarilah dengan keadaan SOP sekarang. Ini adalah satu perubahan yang lebih baiklah untuk murid-murid pun lebih bersemangat nak memulakan persekolahan mereka. Tetapi bagi pelajar-pelajar IPT pula ini lagi gembira. Kita nak umumkan sebenarnya anda semua yang mana berada dalam golongan B40 ini dengan pendapatan ibu bapa dalam RM4,850 anda layak untuk menerima pakej peranti siswa. Apa ni peranti siswa? Ini adalah berkenaan dengan bantuan yang diberikan untuk memanfaatkan dijangka lebih 400,000 pelajar termasuklah di IPT awam, swasta dan juga di kolej-kolej komuniti dan juga di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Dan pelaksanaannya anda boleh lihat saja kepada syarat-syarat yang diberikan seperti yang terpapar di sini dan ini adalah antara pakej rangsangan dalam bajet 2022 termasuklah dari sudut bantuan kepada para pelajar IPT ini. Okey. Baik, dah sebut seronok gembira. Ada jugalah perkara yang perlu kita ingatkan kepada penonton Malaysia hari ini. Walaupun dalam keadaan kita menerima ujian pandemik ini, ada lagi insan-insan yang masih lagi melakukan penipuan. Kita penat-penat simpan duit ni, tiba-tiba hilang. Ini modus operandi scam juga, melihat kepada bagaimana salah seorang individu ini telah pun kena scam daripada bantuan dengan RM73,000 disedut oleh penyamun hingga baki tinggal RM456 sahaja. Dan ini seorang pejabat awam yang hasratnya ingin buat pinjaman. Dia mudah saja modus operandinya. Apabila ada orang tak dikenali kononnya menggunakan nombor telefon kita untuk mendapatkan nombor TAC tersebut kan, kalau kita nak buat transaksi tu kan. Betul. Jadi kononnya dah terpakai nombor telefon, jadi mintalah kalau dapat nombor tu diberikan kepada orang yang nak meminta pinjaman ni. Bila dah bagi je, lesap ni terus bantuan ni. Apatah lagi apabila kita diberitahu bahawa selepas ini memudahkan untuk rakyat Malaysia untuk mengeluarkan KWSP sebanyak RM10,000. Jadi kena berhati-hati, sentiasa ingat panggilan telefon yang anda rasa ragu-ragu ataupun was-was, usah dilayan. Macam-macam lah sekarang ni. Bila kita nak bagi bantuan, ada pula yang nak ambil kesempatan kan. Okey, itu cerita bantuan dan ini bantuan yang memberikan inspirasi kepada kita semua. Satu perkongsian yang menyelamatkan nyawa. Mungkin sedang meniti hari bahagia kan. Betul. Tapi dalam masa sama melihat kepada satu keperluan untuk menyelamatkan
seorang individu, orang kurang upaya ini perlu diberikan pujian. Kita nak sapa dan raikan pasangan pengantin baru ni dari Alustar Kedah, iaitu Cik Muhammad Anwar Ahmad bersama dengan pasangannya Nur Haslinda Mahmud dalam panggilan video bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Apa khabar? Baik. Kiranya hari ini Jumaat di Kedah masih bercuti lah kan? Ya, masih bercuti lagi. Masih lagi dalam mood honeymoon lah ni ya. Okey, kita nak bawakan pemerhatian Puan Nur Haslinda dan juga Cik Anwar ni. Ini kisah tular baru-baru ini. Bagaimana suami Puan Nur Haslinda menjadi hero, menjadi kebanggaan seluruh rakyat netizen ini, memuji tindakan suami yang sebenarnya masa tu katanya sedang mengambil sesi fotografi ya untuk gambar perkahwinan. Kemudian menjadi hero. Boleh cerita sikit tak Cik Anwar, bagaimana mungkin berlakunya situasi ketika itu? Okey, kita mungkin masih cuba nak mendapatkan maklumlah ini siaran secara langsung. Ini baru tunjuk kita live, tapi dalam masa yang sama ini adalah gambarannya kedua-dua pasangan pengantin ini sebenarnya sedang melakukan sesi photoshoot lah kan. Yalah. Dan kemudian nampak satu situasi anak OKU yang hampir lemas di tebing sungai Anak Bukit Alustar Kedah. Dan kemudian pada ketika itu difahamkan, seperti dalam video inilah, difahamkan Encik Anwar terus terjun bersama dengan baju Melayunya untuk menyelamatkan keadaan tersebut. Okey. Baik, kalau dah bersedia di talian ketika ini, Cik Anwar dengar kami. Cik, okey, boleh kongsikan tak bagaimana sebenarnya bermula insiden itu? Boleh cerita sikit tak? Okey. Kami tak berapa nak dengar Cik Anwar ketika ini. Kalau boleh dengar kami di sini, kalau kita boleh kongsi tak tentang situasi yang berlaku sewaktu anda berdua sedang mengambil gambar perkahwinan? Okey, baik, mungkin kita perlukan sedikit masa saja lagi untuk membetulkan keadaan. Tapi itulah kita nak tunjukkan, sebab kadang-kadang dalam meniti hari bahagia ni, saya memang pujilah sebab dengan baju Melayu sekali turun kan. Betul lah. Bagaimana sebenarnya tengah orang kata melalui fasa-fasa kegembiraan kan, nak mengabadikan memori indah. Betul. Kan, untuk menjadi kenangan, tengah berposing tiba-tiba dengar pula jeritan orang meminta pertolongan. Satu sikap yang sepatutnya dipujilah. Dan okey, kalau dah bersedia bersama kita Cik Anwar dan juga Puan Haslinda, dengar kami di sini. Okey. Okey, tak apa. Ini biasalah. Betul. Kalau dah katakan secara langsung jauh tu di Alustar Kedah. Betul, kita nak dengarkan khabar orang Alustar kat ni sebenarnya. Tapi tak apa, itu akan kita cuba dapatkan juga, sebab kita nak dengarkan sepatah dua lah pengalaman kan. Betul. Tak semua orang boleh bercerita perkara ini di hari bahagia, hari persandingan. Dan ini macam satu tanggungjawab jugalah yang perlu kita lihatkan dalam kita nak meniti hari kebahagiaan, tapi berlaku sesuatu di depan mata, mana satu keutamaan tu kan. Tapi ini satu langkah yang wajar dipuji, dan sebab itulah kita nak bawakan pasangan ini sebenarnya di Malaysia ini. Sebentar saja lagi, tapi sekarang kita nak teruskan ke perkongsian seterusnya. Ini berkaitan dengan laju juga perginya ni. Saya ingat kita terus terbang. Betul. Ini adalah ratu trek negara kita, memang telah pun mendapat pengiktirafan berkaitan dengan kejayaan untuk mencakar rekod kebangsaan dalam acara 400 meter di kejohanan 2021-2022 US National Collegiate Athletic Association NCAA. Dan kepada mereka yang tak tahu, NCAA ni bukan calang-calang orang boleh sertai, memang dipilih, dan kita ada atlet Malaysia yang dipilih untuk beraksi di sana. Dan salah seorang yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia ketika ini dia Shirin Samson Velaboy yang sudah pun berada bersama kita. Selamat, bukan selamat pagi lah ya, di sana malam. Selamat malam Shirin. Apa khabar? Baik Kak, baik. Selamat pagi di situ. Selamat pagi, terima kasih. Itu cantik. Baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami meluangkan masa sedikit. Kita nak ucapkan tahniah kerana menjadi antara kebanggaan rakyat Malaysia pada ketika ini. Diam-diam je kan, tahu-tahu menang ni. Itulah tu. Shirin, kalau boleh dikongsikan detik kemenangan tersebut untuk memecahkan rekod kebangsaan ini, Shirin. Terlebih dahulu saya ingin menjunjung terima kasih kepada semua rakyat Malaysia, ISN, MSN for the support given.
dan juga kepada all the sokongan dari rakyat Malaysia. Saya bersyukur atas peluang untuk bersaing di pentas NCA Division 2 dan berada di sana untuk berkongsi kejayaan saya dengan rakan sepasukan saya dan jurulatih sangat bermakna bagi saya. Okey, Shereen, kalau boleh dikongsikanlah, di sana anda sebenarnya sebagai seorang pelajar, kalau tak salah saya mengikuti bachelor degree dalam rekreasi dan pelancongan, bukan? Jadi, bagaimana mungkin dari segi anda meluangkan waktu untuk latihan bagi kejohanan tersebut dan dalam masa yang sama terus meneruskan pengajian? Saya rasa budaya sukan yang disertakan dengan aspek pendidikan di kolej telah memberi saya keseimbangan untuk fokus dalam pendidikan dan juga olahraga. So kita balance studies and sports in the same time. So in the same day kita pergi training, pergi kelas, and everything is given in the college. So saya rasa aspek ini telah memberi saya keseimbangan untuk fokus dalam dua pelajaran dan juga sukan. Memang tak ada masalah ya, Shereen ya? Shereen, kita nak tanya jugalah reaksi dari ibu bapa kan. Sebab untuk pengetahuan semua, Shereen ni bukan calang-calang anak kepada dua legenda atlet negara kita ni, iaitu Josephine Mary dan juga Samson Valleboy. Macam mana sebenarnya reaksi daripada ibu dan bapa selepas anda berjaya memecahkan rekod ni, Shereen? Ibu bapa saya sangat berbangga dengan pencapaian saya. My mom and dad has made a lot of sacrifices for me since the beginning, and I know they are really proud of me with all the stepping stones that I've came through. Saya sangat berharap yang saya dapat buat lebih banyak untuk mereka dengan segala sacrifices that they have made. Wow. Okey, ini semangat yang dibawakan lahir dalam keluarga atlet juga. Betul. Shereen, kalau boleh kita tinjau sikitkan pandangan daripada jurulatih negara ini yang melihat bahawa anda mempunyai potensi untuk bertanding di Sukan Commonwealth dan juga Asian Games. Bagaimana mungkin Shereen sendiri melihat harapan tersebut, dan daripada pihak Shereen sendiri bagaimana mungkin persiapan yang bakal dibuat? Saya ingin bertanding di Sukan Commonwealth pada bulan Julai jika saya dapat peluang untuk qualify untuk Commonwealth Games. Tapi dengan Sukan Asia jatuh pada bulan September, it clashes with my schooling and university pelajaran. So sekolah perlu rectify dengan saya perlu tanya coach dan sekolah jika saya dapat bertanding dekat Sukan Asia. So I'm not sure at the moment. Betul. Okey, apa pun pasti ada cara lah kan untuk kita dapatkan, sebab Shereen ni juga adalah antara harapan kita dalam bidang atletik. Shereen, sedikit harapannya, sebab kalau kita rakyat Malaysia memang mengharapkan awak untuk pergi lebih jauh lah kan. Tapi secara peribadinya Shereen juga sedikit harapan untuk melihat kedua-duanya bergerak selari, pelajaran dan juga karier sebagai atlet ni. Shereen, silakan. Untuk sekarang saya berharap untuk bertanding dekat sukan and in the studies in the same time. Saya rasa saya perlu fokus dalam kedua bidang ini at the moment dengan the time put in with the degree. But in the future lepas graduate, saya berharap untuk compete internationally untuk dengan skuad Malaysia jika dapat peluang dan further my career as an athlete. Baik. Kami doakan selamat maju jaya kepada Shereen, terus bersemangat dalam dunia sukan dan juga dunia pendidikan anda. Pastinya kami, seluruh rakyat Malaysia termasuk peminat-peminat anda sentiasa bersama-sama. Mantap Shereen, mantap. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Sama-sama. Shereen, okey, kita nak dari seorang pelari, kita nak kembali kepada seorang yang memberikan inspirasi juga. Kita nak kembali ke Al-Ustaz ni. Cik Anwar dan Puan Nur Haslinda, boleh dengarkan kami? Kami kat sini lagi. Okey, betul. Terima kasih sebab masih berada di sana. Okey, kalau bolehlah kita nak tahu jalan ceritanya bagaimana sebenarnya, boleh dikongsikan Cik Anwar. Detik-detik cemas waktu nak menolong anak OKU ini. Boleh cerita tak sikit?
Saya cerita lah ya. Boleh. Anak ni dia tak tahu cerita macam mana. Dia sebenarnya macam ni kami tengah bergambar lah kan. Kira memang sibuk dengan bergambar lah. Masa kejadian tu macam saya tak perasan yang kakak tu bawa anak-anak dia. Kira Anwar perasan lah. Dia menghadap ke belah mereka lah kan. Kakak tu bawa anak dia 3 orang. Yang salah seorang yang dia mangsa tu kira bermain lah kat situ. Dia bermain, dia lari seorang diri dia lah. Tiba-tiba dia lari ke arah sungai dan dia lompat masuk ke dalam sungai. Masa tu kami tengah bergambar, kami dengar bunyi air memang kuat. Macam satu benda yang besar jatuh dalam sungai itulah. Kami jatuh. Anwar kira orang pertama yang lari pergi ke tempat kejadian tu. Dan kami ikutkan dia lah. Masa tu dah nampak ibu dia dah jerit minta tolong. Kira ibu dia jerit memang kuat. Kira satu kampung yang berhadapan dengan sungai tu memang dengar. Dan orang kampung penuh kat depan tu. Dia beritahu kata anak dia OKU tak tahu apa-apa. Lepas tu anak dia dah kira kapal-kapal dah tenggelam timbul lah masa tu. Jadi saya pun dalam keadaan panik dengan keadaan ibu dia tu. Saya cuba tenangkan ibu dia. Masa tu saya dah lupa dah. Anwar ni saya dah lupa dah suami saya kan. Saya pun tak cari dekat mana. Tiba-tiba saya tengok dia dah buka samping dah dekat dalam sungai dah. Tarik budak tu. Wow. Anwar masa tu memang tak berfikir panjang lah ya. Terus nak pergi selamatkan sebab keselamatan tu lebih diutamakan lah kan? Ya. Terima banyak. Nyawa tu lebih penting daripada gambar-gambar ni. Betul lah tu. Dan pastinya sebelum ni pernah tak Cik Anwar ada pengalaman menyelamatkan nyawa? Sebab dari segi tindakan tu dengan pantasnya kan? Belum ni pernah lah. Dulu kan dah lama banyak tahun dah. Bagaimana keadaan anak yang diselamatkan tu selepas tu? Apa yang dilakukan? Masih berhubung ke sekarang ni bagaimana? Tak, kami tak berhubung. Kira mak dia masih tak mencari kami lagi lah. Trauma je kot. Mungkin mak dia masih trauma katnya. Dan dia viral. Ya. Mungkin takut orang salahkan mak dia. Mungkinlah kami fikir macam itulah. Mak dia masih tak mencari kami lagi sampai hari ni. Dan kerana Okey, kerana atas tindakan Cik Anwar itu baru-baru ini menerima penghargaan daripada anggota bomba dan penyelamat iaitu sebagai hero bomba kan. Jadi boleh kongsi tak perasaan tu bila mendapat pengiktirafan dan penghargaan daripada Jabatan Bomba? Perasaan tu terharulah. Boleh maksudnya tolongan dia tu orang maksudnya dihargai lah maksudnya. Sedangkan kami tak sangka benda ni nak jadi viral dan diberi penghargaan lah. Lepas tu bila masih komen-komen netizen yang mendoakan kami rasa macam terharu, rasa sedih pun ada sebenarnya kan. Sebab yelah kami baru kahwin, lepas tu kira rakyat Malaysia ni doakan kami kan. Kami rasa dah seronok macam itulah. Saya pula banggalah dengan keberanian dia. Betul. Okey. Alang-alang kami datang Puan Nazlinda. Okey. Ya. Alang-alang kami datang video ni, kita tengoklah baju Melayu tersebut kan. Yalah kena bekas ayak apa semua kan. Ayak jadi sebenarnya tu baju sendirilah maksudnya. Ya, kami beli sendiri Okey. Jadi memang terus disimpanlah sebagai kenangan lah ya. Sebagai kenangan lah sebab memang tak boleh guna dah baju tu. Memang dah lekat dengan apa. Tak apalah, tu kenangan sepanjang hayat atas pengorbanan yang diberikan oleh Cik Anwar. Kalau orang kata tak boleh cuci ayak tu, tak apalah kita simpan. Oh betul. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cik Anwar dan juga Puan Nazlinda. Semoga berjaya dan dipermudahkan setiap urusan selepas ni untuk melayari bahtera rumah tangga perkahwinan ya.
Itu dia kisah inspirasi bagaimana sebenarnya ia juga boleh memberi inspirasi kepada orang lain untuk kita ada sifat perikemanusiaan dan keprihatinan kita dalam keadaan sekeliling kan. Okey, dengan cerita Rena suka yang masin-masin kan? Suka sangat. Tapi kita akan bercerita berkenaan dengan rasa masin ini selepas ini hanya di Malaysia hari ini. Garam mengandungi mineral penting yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang kecil. Terdapat pelbagai bentuk garam seperti garam kasar, garam halus dan garam berayodin. Proses pengambilan garam dilakukan dengan cara penyejatan air laut dan kaedah galian dari perlombongan kawasan pergunungan. Seperti yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), pengambilan garam hanya perlu diambil sebanyak 5 gram sehari sahaja. Namun, sebilangan rakyat Malaysia dianggarkan mengambil lebih daripada jumlah yang disarankan, sebanyak 1.6 sudu yang bersamaan 7.9 gram sehari. Apa yang menakutkan adalah kehadiran garam tersembunyi seperti kandungan dalam hidangan berproses selain makanan sejuk beku. Trend untuk mencuba makanan tular yang mempunyai kadar kandungan garam yang sangat tinggi juga menjadi penyumbang utama. Kegagalan mengawal kuantiti pengambilan garam boleh memberi kesan kesihatan kepada individu seperti penyakit darah tinggi dan kerosakan buah pinggang. Sejauh manakah rakyat Malaysia mengambil kira setiap kandungan garam yang digunakan di dalam masakan hampir setiap hari? Bagi saya, rasa masin adalah pelengkap dalam setiap masakan. Tanpa rasa masin ini, saya kira masakan itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Bagi saya, bila makan tu, kalau tak ada rasa masin tu, dia kurang selera. So, dia elemen yang sangat penting dalam makanan yang saya makan. Saya lagi suka kalau makanan saya tu lagi berperisa, maksudnya garam cukup, gula cukup. Kalau saya beli barang, saya tak akan tengok kandungan garam yang ada pada ataupun tertera dekat label tu. Jarang lah, bila saya beli makanan tu memang saya jarang tengok kandungan garam. Saya kadang-kadang saya tak cek pun berapa jumlah garam yang ada, asalkan dia sedap di tekak saya. Rata-rata rakyat Malaysia suka mengambil makanan yang mempunyai rasa masin. Malah, tanpa kita sedar, banyak makanan yang sudah mempunyai kandungan garamnya tersendiri. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk membantu mengurangkan pengambilan makanan yang tinggi kandungan garam? Itu serba sedikit berkenaan dengan laporan yang kita nak bawakan topik hari ini. Kenapa kita nak cerita tentang garam, Hanif? Sebab minggu ini merupakan Minggu Kesedaran Garam Sedunia yang disambut 14 hingga 20 Mac. Dan bila menyentuh tentang garam ini, pastinya kita tahu ia satu keperluan tetapi tidak boleh secara berlebihan. Dalam cerita mengenai kesedaran, kita nak teruskan tentang kesedaran garam yang berlebihan ini. Itu jadi topik utama kita lah. Kita nak alu-alukan kehadiran Dr. Rosnah Ramli, Pakar Perunding Perubatan Kesihatan Awam, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Doktor sihatnya? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, Doktor, mungkin secara pengenalannya, mukadimahnya kepada pencinta garam yang berada di sekeliling kita ni. Yang juga mungkin menyaksikan kita di Malaysia hari ini. Mungkin kenapa pentingnya untuk kita menyedarkan orang bahawa tidak boleh mengambil pengambilan garam ini berlebihan, Doktor? Okey, Minggu Kesedaran Garam ni memang kita adakan setiap tahun. Memang tujuannya untuk memberi kesedaranlah tentang bahayanya pengambilan garam berlebihan. Kita tahu bahawa garam ni memang bersangkut rapat sangat dengan penyakit jantung. Dan penyakit jantung ni pula kalau tak kawal pula dia akan menyebabkan serangan jantung. Dan serangan jantung ni merupakan punca kematian utama di Malaysia, ya. Dan orang Malaysia ni pula 30% yang ada darah tinggi. Wow. Banyak tu. Dia 3 dalam 10 lah, ya, maknanya yang dewasa lah. Dan apa yang membimbangkan 50% daripada yang ada darah tinggi tak sedar pun dia ada darah tinggi. Dan darah tinggi ni pula mempunyai kaitan yang rapat dengan gejala teruk dan kematian akibat COVID-19. Wow. Jadi itu yang kita nak bagi tahu.
Garam tu bahaya kalau diambil secara berlebihan. Jadi dia mendatangkan risiko kesihatan dan boleh menyebabkan kematian dan juga berkait rapat dengan COVID-19. Sekarang ni kita dah nak ke arah peralihan ke fasa peralihan ke endemik. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan kita dan kita tak nak lagi U-turn balik kepada zaman-zaman yang fasa-fasa yang lepas. So kita nak ke depan, jadi kita kena jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita. Jaga kesihatan, jaga pemakanan. Tetapi kan doktor, dalam situasi kita melihat kehidupan kita ini dalam masakan, biasalah di Malaysia ni kaya dengan makanan. Setiap masakan itu ada perasanya, kena ada manisnya, cukup garamnya. Bila doktor menyentuh kita perlu menjaga kesihatan ini, berapa sebenarnya keperluan garam bagi seseorang individu dewasa? Dan Pertubuhan Kesihatan Sodium mengesyorkan bahawa seorang individu tu dewasa tu kena ambil 1 sudu teh saja sehari. Sehari bukan satu hidangan? Bukan. Jangan sebuah satu sudu besar, tidak. Satu sudu teh ataupun 5 gram saja garam dia. 5 gram, satu sudu teh. Jangan lebih-lebih. Tak bagus. Memang garam ni diperlukan sebenarnya dalam tubuh kita untuk otot-otot kita, untuk saraf kita, untuk otak kita jugalah. Tapi kena dalam kuantiti yang berpada-pada. Tak boleh lebih pada tu. Kalau kurang sangat pun tak okey juga. Sebab nanti you akan rasa kepeningan, rasa letih-letih. Sebab garam ni penting untuk kita punya kestabilan fungsi tubuh badan. Okey doktor, ini kita nak pergi kepada realiti lah. Ni bab garam, bab makan kan. Kita kan makan kan sarapan ada, makan tengah hari, makan malam, kadang-kadang supper lah. Dan sebagainya lah doktor kan. Portion makan tu satu perkara lah. Okey, macam mana kita nak seimbangkan 5 gram tu doktor dengan setiap sajian tersebut? Tak boleh ke macam orang cakap kita bincang dulu 5 ke 10 gram ke sehari, tak boleh? Mencabar tu doktor. Itulah kita kena ubah gaya hidup kita lah. Apa yang kita makan. Memang kita ni dah dibesarkan daripada keluarga, daripada kecil dulu kita dah ditrain macam itu. Mak kita masak macam tu. Nenek kita masak macam tu. Jadi kita punya taste bud ni, dia punya dah mula rasa tak ada masin, kita tak suka. Sebab itulah kita ajar daripada awal. Jadi sebenarnya kalau kita nak ikut yang 5 gram sehari tu, daripada jelas satu hari makan, jangan, itu sebab kita kata jangan banyakkan masukkan garam dalam pemakanan kita, dan cara kita masak pun juga mempengaruhi total garam yang kita makan. Dan kalau boleh janganlah selalu sangat makan yang canned food atau processed food. Itu sebab dia banyak garam. Dan juga makan makanan yang frozen macam itu pun banyak garam juga. Cara kita masak pun kita kena ubahlah. Kalau mungkin kalau goreng-goreng kita kurangkan, kita banyak rebus, panggang, sebab dia akan menaikkan rasa makan tu, rasa semula jadi. Jadi kena ubah cara masak. Nak ubah tu memang satu cabaran doktor, sebab abang kata kami tadilah, ini dah menjadi kebiasaan kita. Cuma bila menyentuh tentang garam ni, kadang-kadang kita tak tahu ada garam tersembunyi. Kita tak ada rasa pun makanan tu rasa masinnya, tetapi masih lagi mengandungi garam. Bagaimana sebenarnya kita nak pastikan dari segi pengambilan kepada makanan yang ada garam tersembunyi ni, doktor? Macam ni, sekarang ni kita tengah mengajar public, memberi education ataupun promotion tentang membaca label. Jadi tengok dekat dalam botol. Kadang-kadang kita punya barang yang kita beli, kita tak tahu benda tu ada garam ke tidak, sebab rasa dia tak masin. Rasa dia manis, sedap kan. Tapi sebenarnya ada konten sodium. Garam tu ada kandungan kimia dia, natrium dengan kloride. Natrium tu yang sebenarnya yang bahaya tu. Jadi pergi baca label, cari perkataan natrium tu berapa kandungan dia. Jadi, kalau tadi garam memang tak adalah dalam label. Dia natrium. Sebab natrium tu adalah komponen dalam garam tu. Komponen dalam garam. Kandungan yang okey tu berapa? Kalau kita baca label tu. Bukan, kita kena tengok, kita kena pilih makanan yang paling rendah. Kalau kita nak beli kicap, carilah jenis jenama yang kandungan sodium dia ataupun natrium dia paling rendah. Jadi sebab kita bila kita masak, kita akan masuk sikit je. Jadi kita kena agak-agaklah. Bila sentuh tentang garam ni, kita tahu ada pelbagai jenis garam. Ada orang juga yang mengatakan bahawa tak payah guna garam biasa, Rina. Kau guna sahaja garam bukit. Ada beza ataupun tidak, doktor? Sebenarnya apa saja garamlah dia.
Okay. Yang kita kata garam bukit ke, garam laut ke, garam garam macam-macam lah. Garam macam-macam. betul lah. Ya, memang garam tu garam lah dia. Sebab dia punya kandungan sodium yang culprit tu sodium tu. Yang natrium dia lebih kurang sama je semua garam ni. Beli garam mahal pun tetap garam. Sama garam. Murah pun garam. Garam sihat pun garam jugalah. Ya. Garamnya. Makin geram pula kita baca ni. Memang sebab dia kata garam ini memberikan kesihatan sebagainya. Dia claim, overclaim lah. Tapi sebenarnya kandungan sodium dia sama saja. Okey, baik. Menarik jugalah sebab perbincangan ni mungkin boleh membuka mata kita semua. Dan doktor mungkin sebagai orang yang berkredibiliti untuk memberikan nasihatlah kepada, sebab kadang-kadang saya baru dapat tahu ni, ada yang makan nenas dengan garam, ada yang makan tembikai dengan garam, yang kadang-kadang tak perlu digaramkan pun digaramkan juga. Awak kata kepada siapa tu? Kita kepada sistem penonton yang di luar sana lah ya. Yang menonton kita. Nasihatnya doktor untuk kurangkan pengambilan yang sebegitu tu doktor. Okey, macam inilah. Kita banyak makan kat luar. Jadi kat luar ni kita tak boleh kontrol garam dia. Betul. Jadi kalau boleh banyakkan makan di rumah sebab kita boleh kontrol. Kita tahu garam tu tak bagus, garam tu ada kaitan dengan darah tinggi dan sebagainya lah ya, serangan jantung, COVID-19 dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni masa kita kontrol. Jadi ubah cara masak kita itulah. Macam mana kita nak kurangkan pengambilan garam? Kalau kita masak, biasanya kita masuk awal-awal kan garam tu. Lepas tu kita rasa tak cukup, kita tambah lagi. Betul lah. Jangan buang amalan tu. Okey, masak, tutup api, tunggu suhu dia turun sikit, baru kita taruh garam. Sebab kita punya lidah ni, dia punya taste bud ni, kalau panas-panas tu dia kurang rasa. Jadi kita akan rasa macam tak masin. Kita tambah lagi. Jadi kalau kita masukkan garam tu hujung-hujung lah. Hujung-hujung. Kita tutup dulu, biar dia sejuk sikit, baru kita rasa dia punya buat ni. Lagi satu, makan kalau boleh, jangan tambah perisa pula. Kalau tambah perisa tu, dahlah garam tu pun sodium. Perisa pun ada sodium. Lagi satu, kek. Kek pun kita taruh garam sikit. Kita taruh baking powder. Baking powder pun adalah sumber natrium. Sebab yang culprit saya cakap tadi itulah sodium. Jadi itulah kita kena hati-hati. Dan kalau boleh, daripada kecil kita kawal anak-anak kita lah. Betul. Kalau kita dah train daripada awal, insya-Allah dia dah biasa makan kurang garam, dia akan terasa dah kalau orang tu masak masin, dah masin dah ni. Sebab dia dah train daripada awal. Betul. Okey doktor, tapi bagi mereka yang dah biasa, nak juga rasa masin tu, ada alternatif ataupun tidak? Itu kan kena, orang kata dalaman tu kena sedar lah. Kena kuat. Kena kuat ni, kena lawan ni. Ubahlah cara makan tu. Kira tak ada alternatif ya, doktor? Dia dalam diri. Dalam diri tu alternatif. Kekuatan melawan sendiri. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih doktor. Sangat menarik informasi yang diberikan. Semoga boleh memberi manfaat kepada semua. Kita perkenalkan sekali Dr. Rosnah Ramli, pakar perunding perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Dah kalau garam tu memang garam lah. Betul. Doktor ya? Tak ada garam tu okey ya? Memang okey ya? Tak masin tu okey. Tak masin tu okey. Tak masin tu okey. Baik, terima kasih doktor. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami di Malaysia Hari Ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia Hari Ini. Semoga semua dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera hendaknya. Dan kita nak teruskan perkongsian. Ini juga satu lagi perkongsian yang baik kepada anda semua untuk kita dengarkan. Ini berkaitan dengan kempen caputan bertuah RM10,000 Malaysia dan juga pakej umrah oleh Harmony Health. Jadi saya ada dua tetamu di studio. Saya nak perkenalkan yang bersama kita adalah Datuk Masrul Mustafa, pengasas Harmony Health. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama kami. Dan di sebelah kiri saya adalah Cik Abu Talib Hussein, jurucakapnya. Ya, kita tukang cakap je lah. Ya, betul. Okey, jom kita mulakan percakapan baik, kita ni. Terima kasih Anip, terima kasih semua dan buat para penonton semua hari ini. Bagaimana Anip katakan, kami nak berikan perkabaran berita gembira. 3 tahun Harmony Health telah pun berada di pasaran dan alhamdulillah kali ini kita nak berikan hadiah buat semua yang sentiasa memberi sokongan kepada kita, iaitu hadiah wang tunai RM10,000, iaitu RM1,000 untuk 10 orang dan 2 pakej umrah. Pakej ni Anif, dia bukan tiket saja, maksudnya penginapan, tempat tinggal dan juga tiket penerbangan diberikan untuk 2 orang. Yang berjaya hari ini untuk dapatkan produk kita hari ini, insya-Allah kita akan hadiahkan, berikan pada mereka untuk cabutan bertuah. Syaratnya mudah saja, pada sesiapa yang dapatkan 2 kilo kurma,
campuran ajwa dan mana-mana marami ataupun safawi, ataupun mana-mana 2 botol bawang hitam ni, beli 2 botol bawang ini, ataupun boleh campur dua-dua, layak untuk menyertai pertandingan ataupun cabutan bertuah ni. Jadi apa yang kita nak kongsikan bahawasanya bersempena dengan para penonton MHR kita baru pertama kali di sini, kami nak bagi tahu pada siapa yang dapatkan produk kita hari ini, percuma penghantaran Semenanjung Malaysia. Kami beri jaminan ganti baru seandainya sampai katalah terkoyak, sebab kita pastikan packaging kita berserta dengan plastik yang sangat selamat dari segi keselamatan kesihatan sebagainya. Anda kata tak puas hati dengan kualiti dan sebagainya, kita ganti baru, dan barang sampai belik-belik baru bayar. InsyaAllah. Datuk, silakan. Kalau nak dikongsikan Datuk antara yang dibawakan pada hari ini. Okey, sebelum saya pergi jauh Okey, kita tengok balik packaging kita memang eksklusif, alhamdulillah. Sangat-sangat eksklusif, amat sesuai untuk para majikan, bagi dekat staff dekat nak Ramadan ni. Satu, yang kedua kita majikan ataupun company-company bagi dekat klien-klien. Yang ketiga boleh hantar dekat mak ayah dekat kampung. Sekarang ni musim pandemik, jangan keluar, duduk kat rumah. Just WhatsApp, call nombor tertera di bawah 0194000 kami akan hantar. Macam mana Haji Lik bagi tahu, barang sampai baru bayar. Dan masa Ramadan Syakban ni, nak masuk Ramadan, banyakkanlah berinfak. Kami juga insya-Allah akan uruskan call kami punya sale teams, kami akan bantu anda untuk infak. Hantar, just bagi tahu nak hantar dekat mana, insya-Allah kami akan hantar. 2 kilo, 1 kilo ajwa ke atas, free penghantaran. Masya-Allah. Alhamdulillah. Sila. Dan alhamdulillah buat ibu-ibu kan, kadang-kadang dia teringatkan anak-anak yang mungkin di college ataupun nak hantarkan, kirimkan kepada mak ayah. Kebanyakan para pelanggan kita dapatkan produk-produk kita ni untuk dikirimkan. Jadi kami uruskan semua. Dan Datuk tadi juga nak berkongsikan pada mereka yang 100 orang terawal hari ini, kita akan berikan sampel percuma bawang hitam pada 100 orang terawal yang buat tempahan pembelian hari ini. Kita berikan sampel bawang hitam. Bawang hitam ni Hanif, dia asalnya bawang putih. Dia adalah bawang putih tunggal, tumbuh di pergunungan. Kita peram dia selama 60 ke 90 hari. Dia akan jadi macam ni dan rasanya seperti buah prun, masam manis. Dipakai face mask tak boleh lah kan. Ini boleh belik-belik lah. Boleh tengok-tengok. Dan insya-Allah hari ini pada siapa yang dapatkan produk bawang hitam ni, tengok packaging dia Hanif, kita sentiasa pastikan sebab ini adalah produk-produk kesihatan alami, natural. Kita pastikan keselamatan produk ini dari segi packaging dan sebagainya, dan mudah simpan, kedap udara. Jadi insya-Allah boleh segar, tahan lama. Dan ramai yang mendapatkan produk kita ni antara umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang beri maklum balas bahawasanya insya-Allah mereka ada maklum kepada tim pasukan jualan kita yang mana rasa kadang pedih ulu hati, kembung perut, susah nak ketandas, ada kadang-kadang rasa mual-mual, bila bangunnya rasa nak pitam, rasa bisa menyucuk badan, tangan, kebas-kebas kaki. Alhamdulillah mereka dapat dengan Allah izinkanlah dengan secara alaminya, secara beransur-ansur kesihatan mereka mula semakin baik. Jadi ini juga boleh ramai yang kirimkan buat ibu ayah di rumah, di kampung. Sama juga penghantaran percuma, jaminan ganti baru, barang sampai baru bayar. Wow. Menarik. Memang sesuai jadi cakap Datuk. Silakan. Jangan lupa satu lagi sebelum terlupa, kalau kita tengok balik, kita punya packaging kita salut dengan plastik untuk menghalang daripada sentuhan tangan. Musim-musim ni jangan sentuh barang. Satu, yang kedua elak daripada serangga, kotoran. Insya-Allah tak kena. Jadi apa yang kita hantar barangnya begitu berkualiti insya-Allah. Dan dia panggil ajwa alia ni daripada tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Dan insya-Allah kita tawarkan juga pada mereka yang berminat untuk jadi dropship. Tak perlu bungkus apa, kami uruskan semua. Penghantaran kami uruskan apa semua, hanya hubungi tim kami akan bantu anda untuk jadi dropshipper. Sebab apa? Musim ni lagi 2 minggu nak Ramadan ni, memang semua orang cari kurma. Insya-Allah ia lebih memudahkan sebab apa? Produk ataupun jenama Harmony Health ni Hanif sudah biasa dilihat orang dan jaminan insya-Allah ganti baru hampir zero risk. Tiada risiko pada pelanggan. InsyaAllah kami, sebab apa? Pada kami adalah lebih baik kami menyantuni para pelanggan kami sebab kami bukan sekadar berniaga. Kami nak pastikan di akhirat nanti kami tidak dipersoalkan atas tanggungjawab kami. Dan insyaAllah kita kongsi rezekilah sama-sama. Dan kami juga nak kabarkan bahawasanya ada satu hadis Nabi yang saya nak kongsikan bahawasanya sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwa
pada waktu pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. InsyaAllah. Mungkin kita ada masa sedikit. Kalau nak diwar-warkan bagaimana nak hubungi, silakan. Sekali lagi 109-4020. Ambil gambar, snap gambar ni siap-siap, simpan dalam telefon, sebarkan di dalam grup-grup WhatsApp, adik-beradik dan sebagainya. Kumpul-kumpul order. Sebab apa kita kata boleh dapat percuma pengantaran jiran tetangga semua. Kumpul-kumpul order, hantar satu alamat kan dah jimat. Betul. Kedua, kami beri jaminan ganti baru. Seandainya barang sampai tak berapa elok, tak mencapai kualiti, kami akan ganti terus. Dan percuma penghantaran, tak payah pening kepala, tak payah keluar nak pergi bank in dan sebagainya. COD, barang sampai pegang baru bayar ni. Menarik. Saya betul-betul rasa teruja. Teruja ni. Boleh pegang dulu ni. Bilik-bilik baru bayar. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Datuk Masrul Mustafa, pengasas Harmony Health, dan juga Abu Talib Hussein, juru cakapnya bersama dengan kempen cabutan bertuah RM10,000 Malaysia dan juga pakej umrah Harmony Health. Okey, kita nak berhenti seketika kerana selepas ini kita nak bersama dengan Rena pula untuk perkongsian seterusnya. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Tadi Hanif dah bawakan. Itu antara persiapan untuk Ramadan lah. Ini persiapan untuk mereka, pelajar-pelajar yang pastinya nak meneruskan pengajian. Ada perkabaran gembira yang kita nak bawakan. Menyentuh tentang pembiayaan pendidikan. Biasanya kalau bercerita tentang pembiayaan pendidikan ini, kita tahu kosnya begitu tinggi dan sebagainya. Apatah lagi mengikut peringkat pendidikan. Jadi hari ini sebenarnya kita nak bawakan kepada anda di luar sana yang mungkin inginkan pembiayaan pendidikan pensijilan profesional bidang perakaunan, perkhidmatan perniagaan dan kewangan di bawah Yayasan Peneraju. Dan satu perkabaran cukup gembira yang akan kita bawakan bersama dengan Cik Nikman Ahmad Fuzi, merupakan pengarah bersekutu pengurusan program dan penyampaian perkhidmatan, sudah pun berada di talian ketika ini. Apa khabar Cik Nikman? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rina. Waalaikumsalam. Baik, kita terus nak bawakan berkenaan dengan pembiayaan pendidikan ini. Cik Nikman, kalau boleh kita kongsikan kepada penonton Malaysia hari ini, siapa sebenarnya yang layak untuk memohon pembiayaan program-program pembiayaan ini dari Trust Peneraju Profesional di bawah Yayasan Peneraju? Silakan. Baik, terima kasih Rina dan MSI team kerana menjemput Yayasan Peneraju untuk slot pagi ini. Untuk pembiayaan Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, terutamanya dalam bidang peneraju profesional, program ini bermatlamat untuk meramaikan lagi Bumi Putra di luar sana memiliki pensijilan dalam bidang-bidang bidang profesional, terutamanya bidang perakaunan, kewangan dan juga perkhidmatan perniagaan. Jadi sasaran utama penerima peneraju profesional Yayasan Peneraju ini adalah individu mereka yang berumur di antara 18 sehingga 45 tahun, sama ada mereka ni lepasan diploma, bermula daripada lepasan SPM, diploma ataupun ijazah sarjana muda, termasuk mereka yang bekerja ataupun tidak bekerja. Ya. Jadi untuk tahun 2022 ni, Rina, Yayasan Peneraju menyasarkan seramai lebih kurang 2,000 penerima faedah untuk kita tawarkan peluang pembiayaan secara penuh ataupun pembiayaan separa di bawah program-program peneraju profesional ini. Baik, itu berkenaan dengan permohonannya. Pastinya kita nak tahu juga, Cik Nikman, apakah antara program-program pembiayaan pensijilan yang ditawarkan oleh Yayasan Peneraju ini? Pensijilan yang ditawarkan ada banyak sebenarnya, Rina, untuk program peneraju profesional ni. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, bidang-bidang utamanya adalah bidang perakaunan, kewangan dan juga perkhidmatan perniagaan. Okay. Untuk bidang perakaunan, Yayasan Peneraju menawarkan kesemua 5 pensijilan utama yang seperti ACCA, ICAW, CIMA, CPA Australia dan juga MICPA ataupun Malaysia Institute of Chartered Public Accountants. Ya. Dan selain daripada bidang-bidang pensijilan yang saya sebutkan tadi, untuk bidang kewangan pula, kita ada menawarkan lebih kurang 7 pensijilan seperti Certified Internal Auditor, CIA, Chartered Bankers, Certified Syariah Advisor, Certified Syariah Practitioner,
Chartered Financial Analyst CFA, Financial Risk Manager dan juga persijilan-persijilan yang lain. Okey. Selain daripada itu, untuk bidang perkhidmatan perniagaan, kita turut menawarkan program-program persijilan seperti Chartered Institute of Marketing, Certified Associate in Project Management, CAPM, Project Management Professional PMP dan juga persijilan untuk Institute of Chartered Secretaries and Administrators ataupun ICSA. Baik. Ya. Terima kasih Cik Nima untuk perkongsian berkenaan dengan pembiayaan pendidikan persijilan profesional bidang perkawanan, perkhidmatan perniagaan dan kewangan di bawah Yayasan Peneraju. Mudah-mudahan ramailah kita melihat calon-calon pelajar kita memohon untuk pembiayaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, kita terus nak bersama dengan Hanif Miswan di hujung sana. Silakan. Betul, dan terus bersama dengan saya dan dijemput juga untuk awak bersama-sama dengan saya di sini. Kerana sekarang kita nak teruskan perkongsian. Ini berkaitan dengan seperti biasalah peranan kita untuk berkongsi keadaan cuaca pada hari ini. 18 Mac, hari Jumaat. Ini cuaca Semenanjung Malaysia dan kalau kita lihat semuanya berkongsi satu emoji yang samalah. Maksudnya hujan di Semenanjung Malaysia pada hari ini adalah waktu-waktunya. Pada terutama kalau di Selangor kita saksikan di seluruh kawasan ini juga dilaporkan hujan jugalah pada hari ini. Okey. Dan ini juga kita nak memberi peringatan lah kepada semua kan. Kadang-kadang kita faham di hujung minggu ni ada banyak aktiviti yang nak dilakukan. Jadi kalau boleh anda rancanglah dengan lebih awal. Lihat dulu cuaca di sebelah pagi ke ataupun petang yang mana sesuai untuk aktiviti yang akan dijalankan. Ini pula di Sabah Sarawak ya. Betul. Sama juga hari ini memang dilaporkan hujan. Okey, dan seterusnya perkongsian berikutnya adalah berkaitan dengan kes COVID-19 baharu. Sehingga 17 Mac sehingga semalam 27,004 kes telah pun dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 3,927 kes 437 kes 927,000 susah nak sebut. Betul. Dan kalau dari sudut unjurannya memang kita masih lagi menjangkakan kes sekitar puluhan ribu ini pada bulan Mac. Jadi ini memang suatu yang tak perlu ditakutkan sangat, tak perlu dibimbangkan sangat, tapi dalam masa yang sama bukanlah tak perlu dirisaukan langsung kan. Kita mesti juga terus menjaga kesihatan diri dan yang paling penting pantaulah sekiranya kita bergejala. Kadang-kadang kita ni hidup dalam denial tau. Kita tak nak, kita rasa kita rasa macam kita ada simptom tapi kita tak nak test lah. Takut kita menyumbang kepada satu lagi kes kan. Tapi itu tak betul lah. Kita kena sentiasa ambil tahu. Dan pastinya bagi mereka yang sentiasa setiap hari bekerja berjumpa dengan ramai orang, disarankanlah untuk melakukan ujian RT-K setiap hari. Baik. Okey, satu lagi. Ini berkaitan dengan berita gembira juga yang telah lama diperjuangkan berkaitan dengan benarkan solat jemaah Tarawih mulai 1 April. Ini selaras dengan transisi untuk kita pergi ke fasa peralihan endemik dan solat berjemaah tanpa penjagaan fizikal dan solat sunat tarawih dibenarkan di semua surau dan masjid di wilayah Persekutuan berkuat kuasa 1 April ini. Mungkin ada tanya di negeri lain bagaimana? Semuanya bergantung kepada kebenaran. Nanti akan diperincikan satu persatu. Okey. Dan pastinya ini juga perkabaran gembira lah kerana kita pun hampir 15 hari ataupun 16 hari akan melangkah ke bulan Ramadan. Pastinya ramai dah rindukan untuk melakukan aktiviti di bulan Ramadan di masjid dan ataupun surau. Dan antara yang menarik juga ni. Majlis buka puasa, Moreh dan Sahur dibenarkan. Rindu. Itu sangat menarik. Okey, hari Senin nanti kita akan ada persediaan berkaitan dengan untuk kembali ke sekolah. Sekarang pun banyak dah. Fariha pun tunjuk dia beli buku sekolah untuk anak. Jadi itu akan kita bawakan pada hari Senin nanti. Teruskan menonton kami, okey? Selamat berhujung minggu. Saya Hadrina Kasim. Saya Hanif Miswan. Senyum selalu. Assalamualaikum. Hati ini cinta